So, dah boleh mula. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair ya arhamar rahimin. Hari ini kita akan meneruskan kita punya travel log, perjalanan Nabi Musa, perjalanan peribadi Nabi Musa, which is cerita kali ini adalah cerita yang unik. So, cerita Nabi Musa sangat banyak dalam Quran dan majoriti ceritanya adalah bagaimana baginda pergi berdakwah, bertemu dengan Mad'un, berdialog dengan Bani Israel, menerima kecaman, menghadapi perangai-perangai, bercakap dengan Allah. Tetapi kali ini satu bentuk perjalanan yang tidak diceritakan pada surah yang lain. Hanya satu-satunya surah, Suratul Kahf, yang menceritakan tentang perjalanan ini. Maka orientalis menanggap bahawa cerita ini mungkin diada-adakan sebab tak ada bukti lain. Dan mereka menyamakan bahawa mereka menyangka bahawa cerita ini dicedok daripada cerita epik agama lain. Contoh perjalanan Gilgamesh kan. So some sort macam itulah. Tapi apa yang menariknya adalah kedetailan Allah cerita yang sangat menakjubkan. Okey, sebelum kita cerita tentang bagaimana Nabi Musa hanya berdua dengan abdan min ibadina ni, hamba Allah ni, ada satu ayat yang saya nak kita review semula, ayat 63. Bila pemuda yang mengikuti Nabi Musa tu qala ara'aita id awayna ila as-sakhrah fa inni nasitul huta wa ma ansanihu illa syaitanu an azkura wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Sebab selepas mereka jauh berjalan kan, falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana, bila mereka jauh berjalan, sudah sangat penat, sudah nasaba ni kepenatan yang hampir-hampir pingsan, tak boleh nak bergerak dah, tak boleh nak berjalan. Bayangkan punya determination Nabi Musa nak mencari tempat tu, walaupun tanpa diletakkan sebarang tempoh masa. Let's say lah, Nabi Musa tidak berkata okey, kita akan pergi cari, kalau tempoh seminggu tak jumpa kita patah balik. Tak. So dalam pencarian Nabi Musa ni, dia tidak letakkan tempoh masa, tak tahu pun tempat tu di mana. Cuma hint dia adalah pertemuan dua laut. Hint dia pertemuan dua laut. So bila mereka sudah jauh berjalan dan mula terasa penat, letih dan lapar, maka Nabi Musa mengarahkan kepada murid dia ataupun pengikut dia ni, pembantu dia, atina ghada'ana, mana bekal kita?
Kan, guru berjalan dengan murid dan bertanya tentang bekal kita. Instead of dia tanya, mana bekal aku tadi yang aku suruh pegang? Why bekal kita? So kadang guru perlu menjadikan murid merasakan ada kebersamaan. Makan sama-sama kan. Kalau berehat sama-sama. So itu akan menjadikan proses pembelajaran ini semakin menarik. Ataupun dia tak perlu sebenarnya sampai buat pengasingan, oh asal cikgu je kena makan satu tempat, anak murid kena makan tempat yang lain. Kat Malaysia tak ada lah itu tempat lain ni. Tapi itulah atina ghada'ana, mana bekal kita, laqad laqina min safarina hadza nasaba. Dan pemuda yang mengikut Nabi Musa ni dalam hadis yang panjang, riwayat Ubay bin Ka'ab, Sahih Bukhari, Nabi menyebut bahawa pemuda ini nama dia Yusha bin Nun, juga seorang Nabi. Cuma kenapa Allah tidak sebut nama dia, wallahu alam. Tapi yang penting setiap manusia menjadi murid, layak menjadi murid, dan bagaimana perangai murid yang ditunjukkan melalui perbuatan Nabi Yusha bin Nun. Lalu dia jawab, ara'aita idh awaina ila sakhrah. Kau perasan tak? Biasanya bila disebut perkataan ara'aita ni menunjukkan ketakjuban ataupun kepelikan. Ara'aita, kau perasan tak? Idh awaina ila sakhrah. Tatkala kita sedang berehat di batu besar tu. Fa inni nasitu. Inni, aku, nasi itu aku lupa. So 2 kali dia sebut aku. So ayat ni dia memberi penekanan, ataupun Yusha bin Nun memberi penekanan kesalahan lupa tu atas diri dia. Sedangkan ayat 61, dua ayat sebelum, Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita nasiyahu tahuma, mereka berdua lupa. Tapi kerana atas dasar tanggungjawab dan dia sebagai murid, Yusha bin Nun mengambil tanggungjawab itu. Sungguh aku lupa. Fa inni nasitul hut wa ma ansanihu illa syaitan. Tapi biasanya manusia bila dia salah, dia akan cuba untuk channel kesalahan tu pada, dan mereka berdua, dia takkan nak salahkan Nabi Musa, apa salah tak ingatkan aku, kan? So disebutlah yang melupakan aku syaitan. Cuma yang menariknya, untuk aku lupa diberi penekanan sampai 2 kali, tapi bagi menyalahkan syaitan hanya sekali. Berbeza dengan kita, ambil juga tanggungjawab. Betul Ustaz, saya lupa Ustaz. Tapi kan Ustaz, alasan kita tu kita lebihkan berbanding kita ambil tanggungjawab kita bersalah. Sama macam kisah Nabi Musa sebelum tu, juga melibatkan syaitan. Sewaktu baginda terbunuh, kan? Apa dia kata? Hadza min amali syaitan, kan? Ini semua kerja syaitan. Lepas tu ayat dia apa? Inni zalamtu nafsi. Ini aku zalamtu, aku menzalimi. So 2 kali penekanan aku yang salah, aku yang salah, aku yang zalim. Sepatutnya kalau kita salah, kita kena mengaku dulu sebelum memberikan alasan, dan biasanya kita memberi penekanan kepada alasan tu, kan?
Fa inni nasitul huta wa ma ansanihu illa syaitanu an azkurah wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Sedangkan sewaktu itu ikan itu mengambil jalannya, wattakhadha, ikan mengambil jalan. Macam mana ikan? Ikan ada kehendak ke? Entah. Tapi ayat ni menggambarkan betapa bahawa ikan ini dia seperti sudah ada GPS untuk pergi. Kan sudah dipandu untuk pergi melalui jalan tu. Dia bukannya kalau orang Jawa kata geletak-geletak macam tu kan. Ikan kalau dia duduk cari air kan dia melompat-melompat macam tu. So dia seolah-olah tahu ke mana nak dituju dan meluncur laju. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Sebelum ni disebut juga tentang ikan. Wattakhadha sabilahu fil bahri saraba. So kenapa satu tempat saraba? Kenapa yang di sini ajaba? Saraban tu bayang-bayang Miraj. Kenapa? Pertama saraba, yang kedua ajaba. Sedangkan ayatnya sama. Wattakhadha sabilahu fil bahari. Satu saraba, satu ajaba. Beza dia adalah siapa yang bercerita. Yang pertama Allah bercerita. Yang kedua manusia bercerita. Bagi Allah benda ni tak takjub. Allah berkuasa buat apa saja. Tapi di sisi manusia melihat, wow, ini luar biasa. Ini takjub. Ini amazing. Suatu ayat dia adalah ajabah. Tapi bagi Allah, Allah hanya menerangkan ikan itu meluncur laju, masuk kembali ke dalam laut dan punyalah laju seolah-olah macam Fata Morgana, meninggalkan bayang-bayang begitu. Tapi bila manusia melihat, takjub. Okey. Kemudian apa yang dua orang Rasul ini hadapi? Kan Musa, Nabi Musa dan Nabi Yusuf bin Nun adalah satu pengalaman yang sangat menakjubkan. Mereka nampak depan mata kepala sendiri bahawa seekor ikan yang ada disebut ikan kering, ada yang disebut ikan goreng, ada yang disebut ikan tu sudah pun mati, sudah pun dimasak, ialah bekal untuk makan dan boleh hidup dan meluncur kembali ke laut. Itu kan suatu yang menakjubkan. Tapi masih boleh lupa. Itu level Nabi. Pun masih boleh lupa. Apalah sangat kalau anak kita suruh hafal Quran dan terlupa. So tak payahlah keras sangat kan, sampai dipukul, ditumbuk, lebam biji mata. Minggu lepas kan keluar, ustaz tu garang sangat, dipukul, lebam biji mata. Allah tunjuk benda yang sangat menakjubkan, dia boleh lupa. Berdua pula tu, ini luar biasa. Rupanya apapun benda yang berlaku dalam hidup kita, kita belajar dan kita rasa benda itu sudah sangat amazing, perlu ada campur tangan Allah untuk dia kekal diingatan. So, dia bukan atas kapasiti manusia melihat satu peristiwa dan dia menjadi ilmu. Tak. Dia ada campur tangan Allah untuk dia kekal di hati ataupun di minda. Okay.
So dalam cerita ini dua orang Nabi sedang melihat dan dua-dua lupa. Kemudian qala dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa. So bila Yusha bin Nun reveal perkara itu, maka Nabi Musa terkejut dan itulah tempat yang kita cari. Jom. Tanpa berlengah masa, mari kita patah balik fartadda ala atharihima qasasa. Kita patah balik step by step, kembali ke tempat benda yang ajaib tu tadi. Boulder, pertemuan dua laut. Fawajada abdan min ibadina. Ini baru masuk cerita kita. Fawajada abdan min ibadina. Lalu didapati, mereka berdua dapati abdan min ibadina, seorang hamba daripada hamba-hamba kami. Salah seorang hamba daripada hamba-hamba kami. Atainahu rahmah. Kami kurniakan kepada dia rahmah min indina, daripada sisi kami. Wa 'allamnahu, dan kami beri dia ilmu, kami kurniakan dia ilmu. Min ladunna, special dari sisi kami. Ilmu. So rahmah nilai dia indah kan, min indina, rahmatan min indina. Tapi part ilmu ni allamnahu min ladunna. So dia ada indi dan ada ladun. Ni yang kemudiannya masyarakat Melayu mengambil istilah ilmu laduni. Allah kata min ladunna, special dari kami, ilmu laduni. So Nabi Musa sampai saja tempat tu bertemu dengan Allah, gelar dia sebagai abdan min ibadina, seorang hamba daripada ramainya hamba kami. Bayangkan tuan-tuan, Nabi Musa yang ceritanya sangat banyak dalam Quran, menjadi guru kita dan menjadi guru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belajar dengan satu orang manusia yang Allah gelar dengan sangat umum. As if orang ni tak ada sebarang jawatan, tak ada kedudukan, dia hanya seorang hamba daripada hamba-hamba kami yang ramai. Wow. Not even nama Allah bagi tahu. Rupanya kadang kita boleh dapat ilmu ataupun belajar daripada siapa-siapa pun. Bukan bermaksud bila saya ada mic kat depan dan handphone ni menuju ke arah saya, maka sayalah yang paling layak untuk bercakap dan bagi tahu. Tak juga. Saya bercakap ni sebab tuan rumah ni suruh saya bercakap kat sini. Kan? Dan sebenarnya kita daripada cerita ni, Allah nak kita untuk dapatkan pengajaran dan pembelajaran tu daripada siapa pun. Cumanya ini kali Allah cuma reveal hamba yang ini dia dapat rahmah dan dia dapat ilmu. Dia ada rahmah, dia diberi rahmah dan dia dikurniakan ilmu. Kenapa rahmah dan ilmu yang disebut? Why rahmah? Sesi pengajaran dan pembelajaran perlu disertai dengan kasih sayang, saling hormat menghormati, rahmah, kebersamaan seperti yang ditunjuk oleh Nabi Musa dan Yusha bin Nun sebelum ini,
apa nama, tolak ansur kan, rahmah, rahim, perlu saling ingat mengingati supaya ilmu itu dapat dicapai. Ilmu itu boleh ada. Kita dulu kalau kelas sejarah, antara kelas yang paling kita suka sebab boleh tidur. Saya lah tuan-tuan, tak tuan-tuan, sejarah je memang sangat fresh. Saya dulu kelas sejarah antara kelas yang boleh tidur. Sebab cikgu dia macam shock sendiri kat depan. Dia cerita, orang, apa kaitan dengan hidup aku ni kan? So bagaimana sebenarnya nak supaya kelas itu murid boleh bagi perhatian? So kita kenalah buat sesuatu, bina repo dan connection dahulu, barulah murid itu akan beri kerjasama, kita bercakap dan dia mendengar. Kalau dia one way je, macam khutbah kan, satu khutbah juga antara masa yang tidur. Dan Nabi tak panjangkan khutbah, Nabi panjangkan solat. Dan kalaupun kita baca buku-buku apa, motivasi ataupun buku-buku public speakers, berapa minit sebenarnya manusia boleh bagi attention? 15 minit, 20 minit. So khutbah tak perlu panjang-panjang. Lebih daripada tu orang tidur. Kadang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dah start dah. So mungkin perlu ada berteks tu okey, sebab kita dipandu untuk bercakap. Skill menyampai. Baru-baru ni di Selangor ada seorang penceramah yang digantung tauliahnya kerana dia menyampaikan pada audiens yang tak sesuai. Pada dasarnya apa yang dia cuba sampaikan tu, dia cuba ulas tentang beberapa potong ayat Quran yang sentuh tentang ketuhanan. Tapi mungkin kerana cara dia, bukan cara, mungkin kerana apa yang dia cuba bawa itu tak sampai pada audiens, maka audiens rasa ini menyesatkan. So dia kata tentang dua Tuhan. Dua Tuhan. Basically kalau dia cuba untuk terangkan dulu apa maksud Allah dan perkataan ilah. Kan dia sangat banyak maksud, antaranya adalah bagaimana kecenderungan dan kecondongan kita pada sesuatu. Ilah itu adalah kata-kata kata-kata yang sangat deep dalam jiwa, yang menunjukkan kita suka, sayang, cinta. Dan kalau dalam skala 10, ilah pada nombor 9. Sebab pada nombor 10 kita akan binasa. Ilah ni duduk nombor 9. Contoh certain levels of love kan? Iya. Contoh Allah. So sejauh mana kebergantungan kita pada Allah? Nombor 9 tu contohnya Dia ambil another makhluk jadi Tuhan. dia sebut tentang ada dua Tuhan. Satu Tuhan yang disembah, satu yang tak disembah. So bila dikeluarkan dengan pernyataan begitu, provokasi, maka audiens yang belum bersedia ni dia akan terus tutup pintu.
Hati dia terus tutup, tak nak dengar. So bila tak nak dengar, rugilah. Pentas yang sepatutnya dia boleh terangkan dengan lebih baik, tadabbur Quran lebih baik, dan orang tutup pintu. Sukar. Patutnya dalam tadi konteks tu ilah yang Dia terangkan dulu tentang ilah. So sekarang ni Allah menggunakan kata dasar itu sebagai nama dia yang unik, which is Allah nak kebergantungan kita pada dia, fokus kita pada dia, bukannya pada benda lain, bukannya pada nafsu. Afamanittakhadha ilahahu hawa. Adakah kamu mengambil hawa nafsumu sebagai tumpuan, sebagai benda yang kau suka nak layan, atau sebagai Tuhan? Kan? So rupanya pembelajaran ni dia bukan sekadar one way begitu, tetapi dia ada teknik-teknik. Membina repo, tarik perhatian. Dia bukan sekadar kita tahu baca dan okey kelas dengar. Itu yang mata pelajaran sejarah mengimbau kenangan kan. Okey. Dan selalunya kalau kita baca sejarah, apa kaitan dengan kita? J.W.W. Bush, siapa? Kan? Dan banyak cerita-cerita sejarah dalam Quran. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala membina jambatan itu supaya dia ada kaitan dengan kita. Saya pagi-pagi saya bantu satu bahagian di JAKIM tu untuk sama-sama baca Quran. Antara ayat yang kami baru lalui dalam surah Maidah, cerita tentang Kabil dan Habil. Kenapa mereka berbunuh? Kenapa Kabil bunuh Habil? Pasal perempuan. Cerita dari mana saya pun tak tahu. Pasal korban. Korban. Sepatutnya bila Kabil punya korban tak diterima, dia perlu review balik apa yang aku beri, apa yang Habil beri. Tapi dia marah Habil pula, aku bunuh. Dia bunuh. Selepas saja ayat tentang Kabil dan Habil dan cerita pembunuhan, Allah tukar audiens kepada Bani Israel. Dan Allah kata bagaimana kami mengambil cerita itu untuk dijadikan undang-undang kepada Bani Israel. Kalau kamu bunuh satu jiwa, faka'annama qatalan nasa jami'a, seolah-olah kamu membunuh seluruh manusia. Bayangkan sejarah Kabil dan Habil, berapa jauh tu, berapa ribu tahun. Dan Allah bawa untuk kaum Nabi Musa, Bani Israel. Wow. Sejarah silam menghubung dibina jambatan kepada Bani Israel. Dan kita baca kan dapat relate. Tapi sejarah yang kita baca dalam buku teks, apa yang kita nak relate? Dia hanya membaca fakta. Kita perlu buat jalan cerita juga kan. Pada suatu hari misalnya mata pelajaran sejarah menarik untuk kita belajar dan baca, terutamanya tahun-tahun kebelakangan ini yang nanti 20 tahun akan datang. Bagaimana pertukaran kerajaan berlaku. Woi, pening tu STPM 20 tahun akan datang. Ada lagi kod STPM. Setakat ni kekal lagi. Okey.
Kemudian fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. So sebelum berilmu kita perlu ada rahmah. Dan sebelum berilmu perlu ada, antara rahmah ini adalah akhlak dan adab. So dahulukan rahmah sebelum ilmu. Allah boleh saja kata atainahu ilman min ladunni, kan? Tapi Allah sebut tentang rahmah. Qala lahu Musa. Lalu Musa berkata kepadanya. Qala lahu Musa. Allah dahulukan lahu instead of dahulukan Musa. Biasa ayat kita baca qala Musa lahu. Musa berkata kepadanya. Ini berkata kepadanya, siapa yang bercakap? Musa. Why? Didahulukan guru berbanding murid. Hal attabi'uka. Boleh tak aku ikut engkau? Ala an tu'allimani. Supaya engkau boleh mengajarku. Mimma ulimta rusyda. Apa-apa sahaja yang engkau tahu dan benda tu boleh memberi panduan. Rusyda. Kenapa perlu ada rusyda tu? Rasyada, rusyda. Why? Kenapa perlu ada rusyda? Memadai sebenarnya. Boleh tak aku ikut engkau? Aku nak belajar. Cukup. Tapi boleh tak aku ikut engkau supaya aku boleh belajar tentang ilmu yang memberikan petunjuk? Ada ilmu yang tak ada manfaat pun. Bukan tak ada manfaat lah, tapi kalau tak tahu pun impaknya tak adalah besar. Ibu kota Afrika, ibu negeri Afrika, apa? Tahu tak? Tak tahu. Ada apa-apa impak pada kita? Tak ada. Tennessee, dekat utara, selatan, timur ke barat Amerika. Ada ya ustaz nama tempat tu? Ilmu kan? Pengetahuan. Rusyda tak? Well, kena tengok balik kot. So, Nabi Musa, dia sangat particular bab nak belajar ni. Dia nak belajar ilmu yang memberi kesan dan boleh pandu hidup dia. So, itu antara point kenapa kita belajar. Supaya hidup kita terpandu. Kita boleh aja baca ensiklopedia. Kan? Jurang paling dalam di dunia. Di mana? Marina. So, kalau dapat tahu tu, gempak. Dia ilmu juga. Tapi adakah ilmu tu rusyda? Sebab tu, ulama-ulama kita, kan, guru-guru kita, pesannya pada kita adalah kalau nak cari guru yang mursyid. Why guru mursyid? Guru yang boleh bimbing, memberi rusyda, yang boleh bimbing kita, yang boleh membina, yang boleh menjelaskan kepada kita apa fokus yang patut kita letak dalam belajar ni. Kemana hala tuju kita? Kalau masuk bidang perakaunan, kita nanti bakal jadi bagaimana? Ataupun dalam bidang perakaunan ni, di mana hujungnya? Kan? Kalau belajar undang-undang ni perlu digunakan yang macam mana? Itu rusyda. Jelas, bermatlamat, fokus. Wa'allamnahu min ladunna ilma mimma ulimta rusyda. Ala an tu'allimani mimma ulimta rusyda. So, Musa cakap dengan sangat berlapik dan sangat humble.
berhadapan dengan hamba Allah yang ini. Hal attabi'uka, boleh tak aku mengikutimu supaya engkau boleh mengajarku apa-apa saja ilmu yang dapat memberi petunjuk. Kadang ada orang yang tahu sangat banyak ilmu, tapi satu pun tak dipakai. Ilmu cai nombor ekor pun tak dipakai. Rusda, yang penting ilmu tu rusda. Saya sangat teruja dengan surah yang lepas tu tentang rusda ni. Bagaimana Allah reveal An-Nabaun Azim tu dengan cara yang luar biasa. So ulama yang dapat mengkaitkan ayat 6 hingga 13 dikaitkan pula dengan hari kebangkitan tu, itu luar biasa. So rusda adalah guru yang boleh memimpin kita memahami Quran begitu. Ulama dahulu luar biasa. Rusda. Qala, lalu dia berkata, innaka, sungguh engkau, lan, takkan sekali-kali, tastati'a, mampu, ma'iya sabra, kau takkan mampu bersabar dengan aku. First time jumpa, Musa minta elok-elok, engkau tak mampu bersabar dengan aku. Dia dah size up Musa. Aduh, kita baru daftar nak jadi murid. Engkau tak boleh sabar. Tengok muka pun dah tahu dah. Tapi dia cakap bersabar dengan aku. Cuba kita tengok pula ayat seterusnya. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana kau boleh bersabar terhadap perkara yang engkau tak ada, you have no idea tentang perkara itu. Engkau tak dapat cukup maklumat terhadap perkara itu. So ada dua jenis sabar bila kita belajar. Sabar pada perangai cikgu dan sabar pada nak dapatkan ilmu. Sabar pada perangai cikgu tu dan sabar sebab kita tak dapat maklumat yang lengkap terhadap satu-satu benda. Kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. So yang pertama, bersabar pada perangai cikgu. So hamba ni, dia bukannya nak merendahkan Nabi Musa. Dia cuma nak bagi tahu satu realiti. Aku ada perangai aku yang kau mungkin tak boleh bersabar. Sebab kau ni muda. Muda tak muda lah. Waktu tu kan diorang tengah sesat di padang teh. Berapa tahun? Yatihuna fil ardi. Kan ayat tu Maidah lah kan. Mereka sesat 40 tahun di padang teh. 40 tahun. So Nabi Musa sudah agak berumur juga kan waktu tu. Dan dia kata kau tak boleh bersabar dengan perangaiku. Yelah, orang baru jumpa, tak tahu lagi luar dalam macam mana. Itu mungkin antara alasannya kenapa dia terus cakap kau tak boleh bersabar dengan aku. Dan kaifa tasbiru, bagaimana engkau boleh bersabar ala ma lam tuhid bihi khubra, terhadap perkara yang engkau tak tahu secara overall, secara keseluruhan. So rupanya
sabar ini ada kaitan dengan sabar ini ada kaitan dengan maklumat yang kita terima. Sabar ada kaitan dengan maklumat yang kita terima. Contoh, nak bagi contoh apa? Kan nanti bagi contoh politik orang tak selesa. Okey. Contoh COVID-19. Bila kita sakit, demam, selsema, na'udzubillah, kita positif COVID-19. Dan apa doa Nabi kepada orang yang sakit? Nabi kalau ziarah orang sakit, Nabi sebut apa? La ba's, tahur insya-Allah. Jangan risau. It's gonna be fine. Tapi sebenarnya Nabi kata apa? Jangan risau, tahur, suci ataupun bersih dengan izin Allah. Bersih, jangan risau. Aku tengah sakit, muntah-muntah, demam-demam, sesema. Apa sahabat jangan risau? Kenapa pula penyucian tahur? Oh, rupanya bila kita sakit, Allah akan mengurangkan, menghilangkan ataupun menghapuskan dosa kita dan menambah dengan kebajikan, keberkatan dan pahala. Tahu tak benda tu? Tak tahu. So, bagaimana kita boleh kekal bersabar kalau kita tak tahu the bigger picture? Satu arahannya bila dapat berita kita kena tabayun, bukan tibayun dulu. Supaya kita dapat the bigger picture. Kalau tak, kita akan tetap melenting, marah. Kenapa jadi macam ni? Pintu belakang, lain pula. Bagaimana kita boleh bersabar kalau kita tak dapat the bigger picture? So, apa sahaja berita yang datang pada kita, yang kita terima, tentang apa sahaja, pastikan untuk dapatkan gambaran yang lebih besar. Italy lockdown, sedangkan kita baru nak merancang nak pergi honeymoon. Kenapa lockdown? Kita dah rancang daripada 2 tahun lepas. Baru cukup duit nak pergi sebab tiket dah murah-murah. Tak dapat pergi Italy. 60 juta lockdown. Tapi kalau dapat gambaran yang lebih besar, bagaimana Allah datangkan benda ni supaya kita lebih cakna tentang kebersihan. Daripada COVID-19 ni, ada idea daripada kerajaan Saudi untuk hasilkan sanitizer yang lebih friendly, kan, dekat eskalator. Sebelum ni tak ada fikir nak buat macam tu. Sanitizer dekat eskalator. Eskalator berjalan dan dia automatik. Lain. Oh, rupanya idea manusia akan terus berkembang dan berkembang dengan adanya halangan. Bila ada terhalang, dia akan cuba cari jalan macam mana nak sama ada jam, melompati halangan tu atau divert ke jalan yang lain. Luar biasa. So, kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Dan ada ulama yang kata sewaktu hamba ini bertemu dengan Musa, kerana hamba ini dikira lebih tua, maka dia melihat Musa masih muda, dan orang muda cepat melompat. So, bayangkan kita, kan, macam ni dia boleh size up Nabi Musa berdasarkan pengalaman dia. Kalau orang macam ni tak boleh pergi jauh. Kita kadang tengok anak kita punya perangai,
dia ni ada potensi untuk jadi macam ni. Kita judge dia ke? Tak. Perangai dia tu sebab berdasarkan pengalaman kita. Sebab tu dia kata, engkau tak boleh bersabar dengan aku, dan macam mana engkau nak bersabar kalau engkau tak ada pengalaman? Yes. Satu lagi makna kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubra. Khubra kat situ bermaksud pengalaman. So kalau kita tak ada pengalaman, kita tak akan dapat bersabar. So pengalaman itu yang menjadikan orang tua lebih cool berbanding orang muda. Sebab dia ada pengalaman. Cuba tengok macam mana guru besar handle murid berbanding guru yang baru masuk kerja. Kan beza. Lain. Macam mana mak kita handle anak kita berbanding kita. Kan lain. Saya pernah dokong anak nangis. Lepas tu masuk 2 orang senior citizen. Tak nak cakap tua lah, tapi berumur. Kita orang daripada dalam kereta tak tahu apa salin nangis, dibagi susu tak nak, didokong, didodoi tak nak. Bila masuk dalam lift, kita orang masuk lift dulu. Sampai tingkat 2, couple tu masuk. Oh, dia ni ngantuk ni. Mak bapak dia tak tahu anak dia nak apa. 2 orang yang datang. Oh, dia ni ngantuk ni. Ngantuk ya. Waduh. Tu beza pengalaman dengan yang baru dapat anak. So dengan pengalaman dia akan lebih dapat bertahan dan bersabar. Okey. Itu sebab kena banyak bersabar. Walaupun kita tak tahu apa-apa, sabar je lah. Qala satajiduni insya'allahu sabira wala a'si laka amra. Musa berkata, aku akan satajiduni. Engkau akan dapati aku, insya-Allah, menjadi orang yang sabar, dan aku takkan sekali-kali wala a'si laka amra, aku takkan membantah arahanmu. Satajiduni insya-Allah insya'allahu sabira wala a'si laka amra. Ayat 69. Sebelum ni ada perkataan insya-Allah dia guna. Cerita yang mana? Cerita Ashabul Kahfi. Insya-Allah. Boleh masuk Utbah, masih cerita Ashabul Kahfi. Selepas Allah jelaskan manusia asyik tanya yang bukan-bukan, saya qulu nasala satur rabi'ahum kalbuhum, kan dekat bawah tu. Lepas tentang insya-Allah, Allah tambah lagi tentang salasamiatin sinina wazdadu tis'a. Waqur rabbaka wadhkur rabbaka idza nasit wa qul asa ay yahdiyani rabbi li aqraba min hadha rashada. Tu bila lupa insya-Allah. Tadi diorang lupa ada sebut pasal insya-Allah. Dan bila diorang patah balik ada sebut pasal insya-Allah. Bukan Allah kata ingat Allah kalau lupa. So ada syaitan. Kat sini bila dia nak belajar, dia tahu yang dia ada masalah temper, maka dia bergantung harap pada Allah untuk membantu menyelesaikan masalah temper dia. Sebab tu disebut insya-Allah dahulu. Aku kalau bab temper ni, aku harap bantuan Allah, insya-Allah sabira wala a'silaka amra. Tapi kalau part menerima, mematuhi arahan, aku tak ada masalah. Tapi part temper, aku tak berani jamin. Aku harap Allah membantuku, insya-Allah. Jika Allah berkehendak, aku boleh kawal.
So ada 2 part. Pertama tentang emosi, yang kedua tentang patuh arahan. So patuh arahan, kita boleh baca peraturan. Kita boleh baca peraturan, tapi bila kita beremosi, segalanya akan hilang. Kita boleh baca buku parenting, bagaimana melayani anak, kan? Tapi bila dah hangin satu badan, parent tak parent. Aduh. Kita boleh baca buku pedagogi, macam mana nak mengajar, mendidik dan mengajar guna ABM. Tapi kalau dah datang ngantuk, mengantuk, emosi terganggu, kena marah pula guru besar, hilang semua. Kita boleh baca perkeliling, masuk 8 pagi, rehat pukul 1 sampai pukul 2. Tapi bila emosi, jumpa kawan, riang ria, pukul 10 ngeteh. So emosi dan mematuhi arahan, ada 2 benda yang perlu seimbangkan. So belajar bukan sekadar kita menggunakan akal fikiran, kemahiran membaca, tetapi juga kemahiran mengawal emosi. Kemahiran mengawal emosi. Ingat lagi tak cerita Nabi Musa, juga Nabi Musa, dengan yang Baqarah ni, dengan lembu, dengan yang nak sembelih lembu tu. Bukan, yang itu Samiri. Ini dalam surah Baqarah. Yang ada satu keluarga, seorang meninggal, diorang nak cari siapa culprit. So minta tolong Nabi Musa. Nabi Musa suruh cari lembu. Dah lah suruh cari lembu, lepas tu tanya macam-macam pula. Dan Nabi Musa doa, A'udzubika an akuna minal jahilin, aku berlindung pada engkau ya Allah daripada tergolong dalam golongan orang-orang yang jahil. Why jahil? Orang tu cuma tanya je, tapi kenapa jahil? Sebab mereka gagal kawal emosi. Akal adalah ikatan terhadap emosi. Gagal mengawal emosi, jahil. Jahil bukan semata-mata bodoh atau tak tahu, tapi jahil adalah kegagalan kita kawal emosi. Berapa dah? Oh, baru sejam. Relax lah. Qala satajunini insya'allahu sabira wa la a'si laka amra. Guru dia melalui pengalaman dia nampak potensi anak murid. Anak murid pula, Musa pula, dalam posisi nak belajar dan dia kena tunjukkan kesungguhan yang dia nak. So Musa dalam ayat ini menunjukkan komitmen nak belajar. InsyaAllahu sabira wa la a'silaka amra. Dia memberikan syarat, menyatakan syarat, aku belajar, aku akan sabar dan aku akan patuh arahan. Kita waktu masuk asrama dulu kan ada arahan-arahan, tak boleh buat itu dan tak boleh buat ini. Kita buat aku janji, ada dulu aku janji. Sekarang ni waktu kerja ada aku janji kan, akan masuk pukul 8, balik pukul 5, takkan mengular selain daripada itu. Ada aku janji kita. Tapi itu sebelum dapat. Bila dah dapat,
Dan satajudini, engkau akan dapati aku bersabar. Itu dia punya kesungguhan, ikrar dia. Qala, bila Musa sudah bagi ikrar ataupun syarat Musa, maka hamba ini dia bagi syarat. Musa menunjukkan kesungguhan, maka gurunya ini memberi syarat. Qala fa in taba'tani, kalau engkau ikut aku, syaratnya adalah fala tas'alni, jangan tanya. Jangan tanya aku. Macam mana belajar tak boleh tanya? Apa guna pembelajaran tanpa soalan? Kan? Takkan tak boleh tanya. Fala tas'alni an syai'in, satu habuk pun tak boleh. Hatta, sehingga bisa, aku mention, bukan jawab, aku mention laka, kepadamu, minhu, sebahagian daripadanya, zikra, sikit peringatan. Not even satu ayat. Kau tak boleh tanya satu, sehingga aku yang akan jelaskan. Itu pun sikit kot. Not even satu ayat. Disalaka minhu zikra. Itu semua ringkas-ringkas tu. Disa mention, minhu sebahagian daripadanya, zikra, sedikit peringatan. Tak boleh tanya sehingga diberitahu. Teringat waktu Nabi SAW mengikuti Jibril waktu berjalan Isra Mi'raj, berjalan malam. Jibril di depan, Nabi di belakang. Kemudian beberapa kali Nabi dipanggil. 3 kali Nabi dipanggil. Dan Nabi tak pun menjawab dan tak pun menyahut, toleh apatah lagi. Mereka tetap terus berjalan sehingga berhenti. Jibril tanya, kau tahu siapa yang panggil kau? Tak tahu. Itu adalah dunia. Kalau kau menulis tadi, maka umatmu akan condong kepada dunia. Kenapa Nabi tak menulis? Kita kena panggil nama. Bukan nama kita pun. Aku ke? Kadang dekat restoran mamak kan, kita tengah minum-minum, bukan panggil kita pun, panggil mamak tu. Kita tak ada. Asal mamak ni bising-bising. Kita tak kena panggil pun menulis. Nabi dipanggil nama. Siapa lagi ada kat situ? Dah orang panggil, tolehlah. Dan kalau Nabi dalam keadaan biasa di Mekah, di Madinah, bila orang panggil nama, bila orang panggil Nabi, ya Rasulullah, ya Muhammad, Nabi bukan toleh, Nabi pusing, kan, meraihkan orang tu. Tapi waktu berjalan malam, Nabi langsung tak buat. Why? Dia tidak bertindak seperti diri dia sewaktu berjalan malam tu. Jeng. Sebab apa? Sebab waktu itu gurunya siapa? Siapa yang tahu tentang alam tu? Kalau Jibril tak berhenti, kenapa dia perlu berhenti? Contoh murid yang luar biasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selagi guru tidak perintah, dia takkan buat. Selagi guru tidak berpaling, dia tak akan berpaling. Selagi guru tidak berhenti, dia akan terus berjalan. Dahsyat. Kisah ni sebelum Isra Mi'raj. Ayat ni Tak tahu. Tak tahu. Rasulullah belajar daripada Isra Mi'raj. Boleh jadi? Boleh jadi. Dan
dia sepatutnya menjadi kebiasaan bagi kita. Katalah kita attend mana-mana seminar, dan seminar itu speakers yang datang dari pelbagai latar belakang, dan kerana kita sudah sudah tadabbur beberapa surah, beberapa ayat, speakers yang datang itu dia menggunakan surah yang sama, ayat yang sama seperti mana yang kita pernah tahu. So, apa sikap kita? Kita perlu meladeni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anggap benda tu tak tahu apa-apa, benda baru kita boleh bersedia untuk terima. Jika kita ada perasaan, okey, aku pernah dengar benda ni, sekarang aku nak tahu pendapat dia pula, so kita akan ada reserve. Dan apa sahaja yang speaker tu cakap, dia akan berlawan dengan apa yang kita tahu. Okey, ini aku tak nak terima. Oh, ini aku tak setuju dengan dia. Akhirnya bukan ilmu yang kita dapat, tetapi perseteruan tu makin tinggi. Dan Nabi tak buat begitu pun. Luar biasa Rasulullah. Itu sebab Allah lantik dalam kalangan orang yang ummi. Ummi bukan sekadar makna tak tahu membaca dan tak tahu menulis, tetapi ummi dia tak reserve. Dia tidak ada penentangan dari dalam. So, apa pun yang datang, dia anggap benda ni baru dan terima. Terutamanya waktu perjalanan malam. Dia sebagai murid, dia bertindak sebagai murid tu luar biasa. Kita kadang menuntut juga dengan ustaz, tapi bila ustaz tu macam lain dengan pandangan kita tinggalkan, shut down. Tapi sepatutnya kita terima. Itulah perbezaan pandangan, kan? Itulah kepelbagaian pandangan. So, fa ini taba'atani fala tas'alni, jangan tanya aku an syai'in hatta uhditsalaka minhu dzikra. So, kalau kita bersedia untuk belajar, maka jangan tanya. Oh, tak boleh tanya. Jangan tanya. Oh, sebelum tu ada tentang apa ya kat atas tu? Okey. Yang tentang dia salahkan syaitan, tidak salahkan Nabi Musa. Kan? Inni nasitul hut wa ma ansanihu illa syaitan tadi. Kenapa dia tak salahkan Nabi Musa? Dia sebagai murid, dia sangat beradab dengan Nabi Musa. Walaupun dia di pihak yang benar, walaupun Allah sudah pun bagi tahu dua-dua rupa, dia tidak pun meletakkan beban kesalahan kepada cikgu dia. So, kita sebagai murid, kita ada limit bila berhadapan dengan cikgu. Walaupun kita berada di tempat yang benar. Kebenaran bukan menjadi tiket untuk kita berkurang ajar. Kan kadang kita atas nama aku cakap benda yang betul. Atas nama betul, maka kita langgar semua benda. Kan, saun mak ayah selamba sebab merasakan kita di tempat yang benar. Menghilangkan segala tata kromo, tata cara dan tata susila. Semua tata. So, menyampaikan kebenaran, dia kena ambil pengajaran daripada perkataan watawasau. Kat mana tu watawasau? Wal asr, watawasau. So, tawasau, asal perkataan kata akar dia adalah
Wasaya. Wasaya apa? Wasiat. Wasiat kan. Wasaya, pesan. Apa? Wasiat kita panggil apa dalam bahasa Melayu? Wasiat lah kan? Wasiat tahu pesan, bukan. Kalam akhir. Wasiat apa bu? Wasiat. Tahu kan wasiat, tapi apa maksud wasiat tu? Pesan. Dia bukan pesan, lebih berat dari pesan. So wasiat ni baru nak gunakan. Wasiat dia ada 3 dimensi. Pemberi wasiat, benda yang nak diwasiatkan, dan penerima. So bila kita jumpa perkataan watawasau bil haq watawasau bis sabr, terlebih dahulu kena faham asal perkataan dia wasiat. So wasiat ni dia ada pemberi, benda nak diwasiatkan, dan penerima. Tidak memadai kalau kita hanya maksudkan watawasau tu dengan berpesan-pesan. Dia bukan sekadar berpesan-pesan, tapi wasiat. Wasiat ni, pemberi wasiat, adakah dia nak bagi wasiat kepada orang yang dia tak kenal? Tak. Dia akan bagi wasiat pada siapa? Orang yang dia sayang. Family members pun kadang ada anak yang dia rasa jauh hati, tak bagi 1 sen pun. Family ataupun orang yang dia sayang. Sebab tu nilai sayangnya tu, Allah mengiktiraf nilai kasih dan sayang kita walaupun bukan dengan keluarga. Sebab tu dalam agama kita, untuk membataskan memberi wasiat kepada yang bukan family members, tak lebih dari 1/3. Kenapa perlu dibataskan? Sebab sayang, semua pun dia nak bagi. Tapi Allah bataskan 1/3 sebab sayang. So pemberi wasiat akan bagi kepada orang yang dia sayang. Atau kita jogging petang-petang terserempak dengan orang, bro, gua nak bagi wasiat. Nak? Tak. Pemberi wasiat. Okay. Penerima. Katalah wasiat ini berbentuk, bukan berbentuk. Wasiat ini berlaku dalam hospital, kita tengah nazak, kita nak bagi wasiat pada anak-anak. So adakah anak-anak kita tu mendengar sambil main phone? Tak. Dia akan bagi fokus 100%. Sebab ini mungkin kata-kata terakhir, dan kadang daripada kata-kata terakhir tu dia sendiri akan ingat benda tu sampai dia mati pula. Kadang dia sendiri akan cerita, dulu nenek engkau pernah pesan. Kan? So menerima wasiat ni dengan sepenuh hati, membekas di jiwa. Dan benda yang nak diwasiat, benda yang macam mana? Benda yang sangat berharga. Dia bukan bebelan. Dia bukan kecaman. Dia bukan sindiran. Tapi perkataannya tu sangat berharga. Contoh, katalah anak kita lihat nak sembahyang. Nuha anak yang baik. Nuha anak sulung Dedi. Kalau Nuha tak cuba untuk tunjuk sesuatu pada adik-adik, macam mana adik-adik nak ikut? Nuha
adalah anak sulung dan menjadi tiang seri kepada keluarga kita. Dan adik-adik perlu ada satu model untuk mereka ikut. Dan bukan sekadar ikut, dia akan jadikan contoh. Nuha ni adalah anak yang sangat membanggakan. Kami dulu dapat anak dan kami tak tahu nak buat apa. Inilah permata yang paling berharga. Nuha. Wow. Tu kalau dia dengar, harap nanti balik rumah suruh dia tengok balik. Itulah perasaan kita pada dia. Nak dia jadi contoh, solat dengan baik kan, berkawan dengan baik, cakap jujur, tidak penuh hela. Itu maksud wasiat. Benda yang kita bagi dengan penuh rasa kasih sayang. So watawasau pula, tu baru wasiat tu. Watawasau pula dalam wazan tafa'ala. Tafa'ala ni dua orang bekerjasama. So kalau bapa boleh bagi wasiat, anak juga boleh nasihatkan bapa. Ini bukan one way motivator. Hanya motivator memberi motivasi, peserta tak boleh bagi motivasi pada motivator. Bapa saja boleh bagi nasihat, bapa tak boleh ditegur. Tak jadi tu macam tak jadi. So dia kena two way communication. Watawasau. Hanya satu ayat dan kita belajar dengan sangat deep macam tu kan. Kat mana tadi tu? Boleh sampai watawasau? Ayat 64. Oh, adab dengan guru. Kita nak bagi sesuatu tu, kena adab walaupun kita di pihak yang benar. Bina repo dan sampaikan dengan penuh kasih sayang. Dan bayangkanlah kita sekarang ada menteri mufti. Kan? Dan katalah wal-iyazubillah, dia tersalah buat keputusan. Siapa yang berani tegur? Perkara pertama yang perlu dilakukan adalah staf macam kami di JAKIM perlu membina repo terlebih dahulu. Bina jambatan, repo dan ikatan. Agar bila nanti kita sama-sama. Tadi kan Mufti YB Menteri memberikan first speech dia dengan nasihat, saya tak nak one man show. So dia nak kami bekerja, kita semua bekerja dengan bersama-sama. Itu yang kena bina repo, bina jambatan kasih dan sayang. Tu nanti nak menepati watawasau ni. Sebab bila orang yang kita sayang sebut pada kita, dia punya sakit tu bukan di sini. Dia tak rasa sakit di sini, tetapi dia akan memberi kesan dan berbekas. Kan kita tak nak mengecewakan, terutamanya mak dan ayah kita, orang yang kita sayang. So kesan dan berbekas perkataan tu terus di hati. So setelah diberi syarat, maka mereka pun meneruskan perjalanan. Fantalaqa, mereka berjalan. So berjalan ni sebenarnya berjalan lah, kan? Berjalan tu berjalan lah. Hatta sehingga idza raqiba fis safinah, berjalan sehingga mereka menaiki sebuah safinah. Safinah ni perahu
Cuma kalau dalam hadis tu mereka berdua masuk ke bawah. Dia macam ada double deck. Kapten dekat atas, mereka masuk ke bawah. Macam naik feri Langkawi lah kot kan. Masuk ke dalam perut. Fisafina kharaqaha, dia tenggelamkan. Dia bocorkan. Kharaqaha. Qala akhraqtaha, engkau bocorkan, litughriqa ahlaha, supaya kami semua tenggelam. Laqad ji'ta syai'an imra. Engkau dah buat satu kesalahan yang besar. Kalau dalam hadis yang panjang ni, tuan-tuan boleh cek nanti. Ni hadis yang panjang. Dalam ni disebut mereka masuk ke dalam perahu tu. Tengah-tengah bila dah start masuk Nabi Haidir, mereka berdua nampak seekor burung dekat hujung perahu, dan burung itu memasukkan minum air, dan ada titisan-titisan air jatuh daripada paruh. Lalu hamba Allah ni kata, ilmu Allah ni ibarat lautan, dan apa yang kita miliki, dia tak kata apa yang kau miliki, kita miliki hanya seperti titisan-titisan air dari paruh burung. So tengah mereka bernostalgia macam tu, hamba Allah ni ambil kapak dan katuk. Musa tengah seronok terkejut. Tuan-tuan pernah masuk feri dan ada orang bocorkan? Panik. Benda yang mengejutkan kan. Panik. Yelah, daripada Kuala Muda nak pergi Langkawi, masuk feri tengah jalan ada orang ketuk. Kau gila. Confirm. Sabar macam mana pun confirm. Kau gila ke? Kau nak tenggelamkan kita semua. Itu yang berlaku pada Nabi Musa. Diketuk dan bocor. Akhraqta, apakah engkau membocorkannya? Litughriqa ahlaha, untuk menenggelamkan kami semua, ahlaha. Laqad ji'ta syai'an imra. Ini satu kesalahan yang besar. Tengah-tengah dia ketuk, bocor, Musa tegur. Dia, kalau kita boleh picture benda tu, dia tengah ketuk, Musa tegur, dan dia berpaling. Alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Karena aku dah cakap engkau tak boleh sabar. Dah selama. Musa tengah terkejut dan Musa tegur, dia boleh jawab, kan aku bagi tahu kau tak boleh sabar. Sambung. Bayangkan kalau muka hamba Allah tu tak ada perasaan. Dia tak terkejut. Dia seolah-olah macam, ini yang aku perlu buat. Asal kau bising-bising? Kan aku cakap kau tak boleh sabar. Dah duduk situ, aku nak buat kerja. Wow, epic. Tu yang nak kena masuk syurga. Tengok live macam mana sebenarnya benda ni berlaku. Riak wajah Nabi Musa berpeluh-peluh ke, tengah pasang jaket keselamatan ke. Wow. Alam aqul, bukankah aku katakan pada engkau, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Lan pula tu tak akan bersabar. Siapa boleh bersabar? Ibu boleh bersabar kalau dalam keadaan macam tu? Tak boleh sabar dah kan? Tapi reaksi dia tu adalah normal kan? Kita pun dalam situation we would react the same thing kan? Betul? Tapi Allah describe hamba Allah ni yang diberi rahmat. Rahmah yang macam mana? Rahmah macam mana bocorkan perahu orang? Tak, rahmah yang macam mana dia respond back.
Cuma beza rahmah dan ilmu tu, rahmah min indi, ilmu min ladun. Rahmah yang pertama, dia sudi untuk memberikan Musa peluang belajar tu pun rahmah juga. Setelah dia bagi tahu Musa, dia bukan salahkan Musa tak bersabar. Engkau takkan bersabar dengan perangaiku. Ada cikgu yang cakap macam tu. Ini kelas pertama kita, saya ada perangai saya sendiri dan saya khawatir anda tak boleh bersabar dengan saya. Wow. Okeylah, murid sign off lah. Berani cikgu cakap macam tu? Tak. Itu rahmah lah, kan? Dia sudah pun bagi warning pada Nabi Musa dan Nabi Musa keep on going juga. Dan rahmah tu rahmah hamba Allah tu ke, ataupun Allah bagi ke hamba Allah tu, ataupun towards hamba Allah tu kepada Nabi Musa AS? Allah kata atainahu, kami beri dia specifically, bukan keduanya, pada dia rahmah. So dalam perjalanan tu kalau dalam hadis ni, owner boat tu kenal hamba Allah ni dan bagi tumpang. Diorang tak bayar apa pun. So Musa dapat tumpang dalam tu kerana repo orang ni kepada owner boat. So as if dia memang sudah terkenal di situ, dan bila dia bocorkan, owner tak ada pun masuk campur. Dah lah, boat aku. Owner ada dalam tu sekali? Ada. Dah boat dia. Ahlinya, mungkin ramai orang dalam tu. So bila Musa tersedar bahawa dia sudah langgar border ataupun terlepas sudah, so dia kata la tu'akhidni bima nasitu. Sorry, aku lupa. La tu'akhidni bima nasitu wala turhiqni min amri usra. So dia kata jangan marah, la tu'akhidni, jangan ambil apa-apa tindakan terhadap aku sebab aku lupa. So jangan hukum aku, jangan memberati aku dengan sebarang kesukaran dalam urusanku. La tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. So settle first part daripada pengembaraan dia. Dan terus berjalan lagi, fantalaqa. Oh, selepas ni juga ada cerita tentang perjalanan, kan? Siapa berjalan? Zulkarnain, kan? Fa'asba'a sababa, summa asba'a sababa. Berjalan satu tempat ke satu tempat. Yang ni pun jalan juga satu tempat ke satu tempat. Cerita sebelum ada berjalan, pemilik dua kebun, dia masuk kebun dia je. Ada sebut pasal jalan-jalan? Tak ada. Cerita sebelum ni lagi, Ashabul Kahf cari makannya, tapi tak sebut pasal berjalan dari satu tempat ke satu tempat. Dia cuma sembunyikan diri. So dua cerita dormant, maksudnya kekal di situ. Dua cerita tentang berjalan. Seimbang? Ya, seimbang. So fantalaqa, berjalan lagi, hatta idza laqiya ghulam, sehingga mereka berdua bertemu dengan seorang anak kecil. Faqatalah, lalu dibunuh. Bunuh anak kecil. Qala Musa terus tegur, aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin. Kau bunuh jiwa yang tidak berdosa, jiwa yang suci, bighairi nafsin. Laqad ji'ta syai'an nukra. Tak pernah dibuat di orang. Nukra ni nakirah. Nukra, nakirah, mungkar. So mungkar asal perkataan nakirah, benda yang orang tak pernah buat. Nakirah. Ma'ruf, kan, amar ma'ruf nahi mungkar, bukan suruh buat benda baik,
cegah kemungkaran. Ma'ruf benda yang semua orang tahu. Mungkar adalah benda yang tak pernah dibuat di orang. Ma'ruf, kata akar dia arafa, semua orang tahu. Dan sepatutnya semua orang tahu benda tu baik. Mungkar adalah benda yang tak pernah dibuat di orang. So, syai'an imra dan syai'an nukra. Syai'an imra tadi kesalahan. Umur kan? Amar, kesalahan. Kita ada peraturan menumpang dan kita rosakkan harta benda awam, kan kesalahan. Tapi ini bunuh anak kecil pula tu. Tak pernah dibuat di orang. Ini kesalahan ni lebih besar dari yang tadi. Nukra. Dia lebih berat, lebih besar dan tak pernah dibuat di orang. Dan sekali lagi hamba Allah tu kata, alam aqul laka innaka. Cuma kali ini ada penambahan innaka. Kali ini ada penambahan laka. Tadi alam aqul innaka lan tastati'a ma sabra. Ini kali alam aqul laka innaka lan tastati'a ma sabra. Why? Kenapa ada penambahan laka? Ini kali sudah 2 kali. Laka tu penegasan. Didn't I say to you? Bukan aku dah cakap pada engkau yang engkau takkan boleh bertahan, kau takkan boleh bersabar dengan perangaiku. Tentang perangai dua-dua ni. Bukan tentang tak tahu berita keseluruhan. Kan tadi ada 2 keadaan. Satu tentang perangai aku, satu lagi tentang dapat berita keseluruhan. So rupanya kadang kita tak boleh bersabar ni dengan perangai manusia, bukan tentang peristiwa tu pun. Menarik. Kan lantas tati'a ma'iya sabra. Dan dia belum masuk wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubra. Belum. Ini baru perangai dia. Apa yang dibuat. Apa tindakan dia. Tindakan spontan tu. Tapi kalau kena kat kita pun, berjalan tu yang bila tengok balik macam mana Rasulullah tu boleh patuh dan taat, dipanggil tak menyahut, tak berpaling, luar biasa. Atau mungkin sebab Jibril tidak buat benda-benda yang pelik. Lain. Qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balaghta min ladunni uzra. So Musa tadi alasannya apa? Sorry, aku lupa. Ini kali kerana kesalahan kedua, maka Musa sendiri menetapkan atau Musa sendiri memberikan syarat. Sekali lagi. Musa pula buat. Okey, dah janganlah. Kita berpisahlah. Fala tu sahib ni. Qad balaghta min ladunni uzra. Maka kita berpisah dan aku tak ada apa-apa alasan lagi untuk bersama. Qad balaghta min ladunni uzra. Sama macam kita diberi peluang 3 kali. Sekali buat mungkin silap. Kali kedua kita akan diberi final warning. Peluang hanya 3 kali. Kali kedua buat kesilapan, kita sepatutnya sudah boleh buat aku janji aku tak akan buat lagi. So Musa sedang buat aku janji
Sekali lagi, kalau sekali lagi jadi, so aku sanggup untuk berpisah. Kan dekat asrama dulu, sekali panjat pagar, mungkin boleh lepas. Kali kedua, masuk bilik pengetua, buat tulis aku janji. Kali ketiga, buang asrama. In sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Fantalaqa. So setelah Musa confess dan berjanji tak akan buat lagi, maka mereka pun meneruskan perjalanan. Hatta idza ataya ahla, sehingga mereka bertemu dengan ahla qaryatin, dengan satu kampung. Bertemu dengan ahli qaryah. Ahli qaryah apa? Penduduk kampung. Istat'ama ahlaha, lalu mereka minta bantuan, minta makan daripada penduduk kampung tu. Fa'abau ayyudayyifuhuma, bagi makan pun tak nak, hospitality pun tak. Layan bercakap tak nak, minta makan tak bagi makan, minta berteduh tak bagi berteduh. Abau, tak nak. Ayyudayyifuhuma, menerima mereka berdua sebagai tetamu. Fawajada fiha, akan tetapi mereka dapati di kampung itu jidaran, dinding, yuridu ayyang qaddah, dinding itu nak runtuh. Kejap, dinding ni ada perasaan. Kata nak runtuh, dinding berkehendak. Kan? Yuridu ayyang qadda. Yuridu, dia nak. Siapa dia? Dinding. Adakah dinding tu ada perasaan? Tu pelik tu, ayat kat situ tu pelik. Itu kena tanya pakar bahasa lah, kenapa yuridu kat sini? Adakah dinding ada keinginan? Jidara yuridu ayyang qadda, dinding yang condong, yang nak runtuh. Fa'aqamahu, maka dia mendirikannya, membetulkannya. Kenapa hu? Kenapa tak fa'aqamahuma? Kenapa seorang dia yang betulkan? Siapa yang betulkan ni? Why? Kenapa hanya dia? Kenapa satu? Sebab Musa sudah reserve. Ini kalau aku buat lagi ni, aku tak nak campur. Biar dia buat sendiri. Kalau aku campur, tak apa-apa dibuat, nanti aku tegur, melepas peluang. Sama Allah ni betulkan sendiri. Musa duduk. Member dah lapar, minta tempat berteduh, tak dilayan. Ajak borak, tak nak. Tiba-tiba jumpa dinding yang nak runtuh, dibetulkan. Ini dah pelik. Okey, aku tak nak campur. Musa reserve. Habis saja dibuat, maka Musa cuba untuk berbahasa bahasi. Lalu dia kata, lau syi'ta lattaqata alaihi ajra. Kalau kau nak, kau boleh minta upah dari diorang ni. Adakah itu pertanyaan? Tak kan? Musa kan cuba untuk merapatkan balik hubungan. Kalau kau nak, kau boleh minta upah dari diorang. Dan hamba Allah tu kata, haza firaq, dah kita putus. Haza firaqu baini wa bainik, sa'unabbika bi ta'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Dah kita pisah sekarang dan kita tamatkan kelas. Boleh macam tu? Dah boleh kan? Hadza firaqu baini wa bainik, sa'unabbika bi ta'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Kita pisah sekarang, nanti lain kali kita akan terangkan takwil apa yang korang semua tak sabar-sabar nak dengar. Lagi sebulan. Malam tastati' alaihi sabra. So 3
Yang ketiga ni mengejutkan Nabi Musa. Sebab bagi dia ini, aku cuma berbahasa basi. Kalau kau nak, kau boleh ambil upah. Hadza firaqu baini wa baini. Sa'unabika bi ta'wili malam tastati alaihi sabra. Aku akan terangkan kepada kamu maksud takwil. Perkataan takwil juga digunakan dalam surah Yusuf. Dalam surah Yusuf. So dia ada 3 perkataan tentang menjelaskan maksud. Pertama tadbir, takwil dan tafta ataupun mufti, fatwa. Takwil, tadbir mimpi dan fatwa. 3 ada dalam surah Yusuf. So bila ayah dia kata Allah mengurniakan kepada kamu tentang takwilil ahadis. So apa maksud takwilil ahadis? Menganalisis peristiwa. Yusuf ada kelebihan untuk menganalisis peristiwa. Dia bukan semata-mata tadbir mimpi raja tu. Kerana pengalaman dia berada di rumah seorang ahli politik dan dia bersama dengan ahli politik tu sekian lama. So dengan pengalaman itu dia boleh membaca banyak situasi, terutamanya hal berkaitan dengan pentadbiran negara. Tahu maksud mimpi satu hal, execute plan untuk mimpi itu satu hal lain. So dia ada kemahiran takwil hadis, membaca, menganalisis situasi. Waktu sejarah hari itu tu, siapa penganalisis politik yang boleh membaca situasi? Tak ada siapa boleh baca. Tapi Nabi Yusuf diberi kelebihan itu. Ta'wilil ahadis, tadbir mimpi, dan raja waktu dia mimpi itu dia sebut tentang fatwa. Tafta'u tazkuru Yusuf. Yes. Tafta' ataupun fatwa ni adalah satu benda yang kompleks. Satu benda yang kompleks dan dia keluarkan jalan keluar. Dia memberikan jalan keluar. Itu fatwa. Sebab tu fatwa ni yang layak keluarkan siapa? Mufti. Mufti. Asal perkataan yang sama. Dan kehidupan yang paling kompleks adalah kehidupan fata, remaja. Kompleks. Dia sedang mencari identiti diri dia. Dah tua, dia tak kisah dah jadi apa pun. Tapi waktu remaja tu adalah waktu fasa-fasa yang kompleks. Dia nak dengan mak bapak dia ke, atau nak dengan kawan ke. Waktu itulah cuba-cuba nak bercinta. Waktu itulah baru rasa perlunya penampilan diri yang menarik. Fata. So perkataan-perkataan ni dia membawa kepada kerumitan, kesulitan, kompleksiti. So insyaAllah kita akan sambung lagi 1 bulan untuk apa sebenarnya yang mereka lalui ini. Nak terangkan tu satu hal lagi tu. Tapi diorang punya perjalanan ni menarik. So terima kasih kerana mendengar. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.